بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بحسنة إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi tuan pengurusi surau serta ahli kepimpinan surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dalam satu hadis yang mana diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam menyatakan, عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا حسد إلا في أسنتين. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, tidak harus kamu iri hati kecuali dalam dua perkara. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni cerita dia Rasulullah kata apa? Jangan kita ini dalam keadaan adanya iri hati. Iri hati ni apa ni tuan-tuan? Maksud dia dengki dengan orang. Boleh faham tuan-tuan? Dan sehingga kan subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, illa fi asnataini. Kecuali dengan dua perkara yang kita boleh iri hati ni. Dua perkara ni apa dia ni? Yakni yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama yang boleh kita iri hati. Dia faham tuan-tuan? Kita boleh dengki dengan dia ni ya. Dengki ni dalam keadaan apa? Bukan tak suka. Maksud dia kita ni kata iri hati ni dalam bahasa Arab dia dipanggil apa? Khibtah. Apa makna khibtah ni? Qibtah ni yakni maksud dia dalam bahasa Arab berangan-rangan mendapat nikmat yang seumpamanya. Allahu akbar. Dan sehingga kan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kamu boleh iri hati atau dipanggil qibtah, apa dia? Akhlak yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Boleh faham tuan-tuan? Ni yang tu kita kena iri hati. Sebab apa kena iri hati dengan orang yang ada harta banyak ni? Sebab orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam halakatihi fil haq. Orang ini dia ada harta ni tuan-tuan, dia ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada duit ringgit ni tuan-tuan, dia mempunyai kewangan yang banyak ni tuan-tuan, yang mana dia menghabiskan harta tersebut pada jalan kebenaran, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kena cemburu tuan-tuan ataupun qibtah. Yang kedua apa pula? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, yang kedua apa dia? Wa rajulun atahu Allahul al-hikmatu fahuwa yakhdi
biha wa yu'allimuha. Allahu akbar. Yang kedua apa pula? Yang kedua, kita yang mana harus iri hati kepada seseorang. Kalau dia ada sifat macam ni lah. Yang pertama ada dia apa? Dia ada harta. Dia guna harta dia senantiasa menginfak ke jalan-jalan yang baik. Contoh dia sedekah, dia buat kebajikan. Dia ada harta ni tuan-tuan. Rumah banyak ni tuan-tuan. Kereta banyak ni tuan-tuan. Subhanallah. Senantiasa diinfakkan harta dia untuk apa? Untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa macam ni lah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau seseorang tu ada kamera yang banyak tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Habis pada tu dia infakkan kamera dia tersebut untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita pada hari ni tuan-tuan. Untuk buat apa ni tuan-tuan? Untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak boleh? Boleh kan? Maksud dia apa? Kita kena ada sifat iri hati. Iri hati ni bukan dengki. Iri hati, dengki kita jangan pegang pula. Pegang lagu mana? Dengki, nak ambil kamera dia ni, tok jauh-jauh masuk dalam luk tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Tak boleh tuan-tuan. Maksud iri hati ni dipanggil qibtah supaya aku pun boleh jadi perangai dia macam dia. Boleh faham tuan-tuan? Kurang-kurang dia ada harta banyak dalam keadaan apa? Angan-angan. Kalaulah aku boleh dapat macam harta macam dia dan aku pula boleh apa ni? Jadi akhlak macam dia. Jangan pula jadi macam apa ni tuan-tuan? Qarun. Qarun ni apa dia? Ada harta yang banyak. Dia kata apa kepada Sayyiduna Nabi Musa alaihi salam menyatakan apa? Kalau aku ada harta yang banyak ni, aku cerita dia, aku nak bagi ke orang. Betul tak betul tuan-tuan? Dia habis tu dia cerita kepada Nabi Musa alaihi salam, dia minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, doa lah kat aku bagi aku kaya sikit. Sungguh tak sungguh tuan-tuan? Dan sampai kan bila dia kaya ni, dia lupa apa? Dia lupa siapa diri dia sebenarnya. Allahu akbar. Maksud kena faham. Qibtah ni bila kita ada harta, kita nak perangai serupa macam dia agak. Maksud dia apa? Perangai dia baik tuan-tuan. Jangan pula ada kereta tapi kedekut piang. Jadi masalah tuan-tuan. Jadi lagu macam mana tuan-tuan? Haji Bakhil. Tuan-tuan tengok cerita P. Ramli. Apa dia? Labu-labi kan? Betul tak betul? Tak mengaku juga. Oh tengok tuan-tuan. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Cerita labu-labi. Bila orang lelaki pergi minta duit kat dia ni RM1 ya tuan-tuan. Ulang. Tapi bila cikgu bah? Cikgu bah? Dia tak mengaku juga tuan-tuan. Kan? Perempuan tu minta tuan-tuan. Oh segok pula perempuan tu. Lagilah tuan-tuan. Allahu akbar. Kita macam tu tak? Wa'iyadzubillah. Tolak tuan-tuan. Baik. Yang kedua apa pula? Yang kedua, kita boleh iri hati kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang yang diberi ilmu. Orang yang dapat ilmu, boleh faham tuan-tuan? Seseorang yang diberi ilmu. Maksud dia apa? Macam tuan-tuan main mengaji hari ni. Yang dapat ilmu hari ni tuan-tuan dengan apa? Usaha kita sendiri ya? Dengan usaha kita sendiri. Apa dia usaha kita sendiri? Jalan dari rumah tuan-tuan. Nak main pula. Habis mayang maghrib berjemaah tunggu ustaz tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Allahu akbar. Lalu apa dia? Kata Nabi SAW, seseorang yang diberi ilmu dan kebijaksanaan. Ataupun orang panggil cerdik lah tuan-tuan. Cerdik apa? Pandai dan cerdik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia, bila mana dia main mengaji ni tuan-tuan, apa dia? Dia beramal. Tuan-tuan. Ini pertama ni. Orang yang kita perlu qibtah ni, yakni berangan-angan supaya jadi macam dia. Ya Allah mudah-mudahan aku jadi macam dia ni. Sebab apa? Dia main mengaji. Bila dia mengaji, dia beramal. Bila dia beramal dalam keadaan apa? Dia mengajarkan ilmu tersebut pula kepada orang lain. Allahu akbar. Dua benda ni tuan-tuan. Dua orang ni yang mana kita perlu cemburu. Ni saya ulang balik. Ini yang pertama. Cemburu ni maksud kena faham tak? Qibtah berangan-angan supaya kita jadi macam mereka ni. Dia ada harta, lalu dia menggunakan harta tersebut ke jalan yang baik. Subhanallah. Ini kena ada. Yang kedua apa pula ni tuan-tuan? Bila mana dia ni berusaha untuk datang ke majlis ilmu. Untuk apa ni tuan-tuan? Untuk meletakkan dia ni tak pandai. Bila dia meletakkan diri dia tak pandai, dia main mengaji sebab apa ni? Dia nak beramal dengan ilmu dia mengaji ni. Habis dia beramal buat apa ni tuan-tuan? Dia mengajarkan ilmu tersebut. Kena beramal dulu ni tuan-tuan. Ni cerita dia, kita dengar ilmu, terus mengajar. Tapi tak beramal. Wa'iyadzubillah. Ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Kita takut jadi di kalangan ulama, orang panggil apa? Sub. Wa'iyadzubillah. Ni kena jaga-jaga. Baik. Subhanallah. Sambung tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitab kita, yakni kitab Tanbihul Ghafilin, insya-Allah. Sebelum kita memulakan kitab Tanbihul Ghafilin, insya-Allah kita hadiahkan terlebih dahulu surah Al-Fatihah, suratul Fatihah kepada junjungan besar Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, juga kepada isteri-isteri baginda, juga kepada sahabat-sahabat baginda, dan juga kepada para tabi'in, dan juga kepada muslimin dan muslimat
yang telah kembali ke rahmat Allah. Syahiduhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال مؤلف مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Berbalik kalau kita tengok di dalam kitab kita Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai seperti kita, maka senantiasa kita baca kitab ini yang pertama untuk muhasabahkan diri kita yang tidak baik supaya menjadi lebih baik. Yang dah lebih baik maka menjadi yang lebih-lebih baik di mata, yakni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kebaikan bukan nak pujian makhluk, bahkan kita nak yakna keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Cuainya diri kita ini adalah asbab yang mana kita ini diciptakan dalam keadaan sebagai seorang khalifah. Bila khalifah ni maka adanya kebaikan dan juga keburukan. Begitu juga bila mana kita mengaji kitab Tanbihul Ghafilin ini, kena ingat bila kita mengaji, mudah-mudahan kita azam dalam diri kita, kita azam dalam kehidupan kita, kurang-kurang kita mengaji kitab ini dalam keadaan kita boleh beramal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, yang ini kita buka muka surat yang keempat, yang mana berbalik dalam satu kata oleh seorang yang mana muallif dan musannif atau pengarang kita Al-Faqih Abu Lays As-Samarqandi. Kata Abu Lays meriwayatkan dengan sanadnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ni tuan-tuan kena ingat adalah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ni daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala yakni telah berfirman, ana aqna asy-syuraka'i 'anil syirki ana ghaniyul 'anil 'amal alladhi fihi syirkatun liqairin faman amila amalan asyraka fihi qairi fa ana minhu bari'un. Kalau kita tengok tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman yang pertama kepada kita, ana aqna asyuraka. Asyuraka ni maksud dia apa? Kata Allah, akulah yang paling terkaya daripada semua sekutu. Sungguhlah tuan-tuan. Allah ni dalam keadaan kaya. Kaya ni apa dia? Allah memberikan yang mana rezeki kepada kita hari ni. Hatta hang Islam, hatta hang orang kafir. Macam tu tuan-tuan. Allah akan bagi tuan-tuan. Hatta kamu sembahyang, hatta kamu tak sembahyang, Allah bagi tak? Bagi hari ni tuan-tuan. Hatta kamu tak taat kepada dia, Allah juga akan bagi kepada kamu. Dan sehingga kan tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ana khaniyun 'anil amal. Apa dia? Aku tak berhajat langsung kepada apa? Amal yang dipersekutukan yang lain-lain. Maksud dia apa? Allah ni cerita dia tak berhajat kepada siapa-siapa di antara kita, yakni makhluk Allah, yang yakni dia ni orang yang mukallaf, dia ni orang Islam atau dia muallaf sekalipun ni tuan-tuan, dia tahu bila dia Islam maka senantiasa jangan letak diri dia ni untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa dia? Allah ni tak dalam keadaan tidak berhajat. Tak berhajat ni maksud dia apa ni? Dalam kitab apa ni? Dalam kitab tauhid ni, tak berhajat ni Allah tak peduli ya tuan-tuan. Macam tu kena faham. Allah tak peduli apa ni? Kepada amal yang dipersekutukan, yakni menduakan Allah Subhanahu wa taala,
kepada apa? Yang lain-lain. Maksud dia Allah tak peduli lah. Kalau kamu ni dalam keadaan menduakan Allah. Maksud sekutu ni kena faham. Kita dah mengaji dah sebelum ni. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik jali dengan syirik apa? Khafi. Jali apa dia? Syirik secara apa? Terang-terangan. Pi sembah berhala ni tuan-tuan. Pi sembah tok kong. Pakai ketayak kepiah ni tuan-tuan. Saja-saja pi pegang colok tuan-tuan. Hak tu jumpa pang sekali tuan-tuan. Wa'iyyazubillah. Nak cerita dia tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kena jaga. Ni syirik jali tuan-tuan. Syirik secara terang-terangan. Maka dielakkan. Sebab kita ni dah letak dah kalimah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud dia Allah yang satu tuan-tuan. Tiada dalam keadaan Allah dalam keadaan banyak ni tuan-tuan. Nak kena faham betul-betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau kita tengok pula dia yang seterusnya apa? Syirik yang dipanggil syirik jali dengan syirik khafi. Khafi ni apa? Secara tersembunyi. Maksud dia apa ni? Dalam diri kita ni ya tuan-tuan. Dalam apa? Hati kita ni. Yang ni yang dipanggil apa? Sifat al-qawadih. Apa makna al-qawadih? Sifat kita hari ni tuan-tuan. Buat sebab apa ni amal ni? Sebab aku nak manusia ni puji pada aku. Wa'iyadzubillah. Ini syirik khafi ni. Syirik khafi ni tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Di antara kita semua kita ada. Wa'iyadzubillah. Ini kita doa banyak-banyak. Ya Allah. Tolonglah ya Allah. Yang ni sifat-sifat yang boleh menyebabkan al-qawadih. Sifat yang mana perosak dalam kehidupan kami. Allahu Akbar. Dan sehingga kan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi kata Allah? Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala li khairin faman amila amalan. Apa dia kata Allah Subhanahu Wa Taala? Maka siapa beramal. Maksud beramal ni apa dia? Kamu mengaji, kamu beramal. Ha ni kena faham betul-betul. Mengaji, beramal. Bukan Allah kata apa? Allah tak kata maka siapa yang mengajak, habis itu dia ajak pula orang lain. Boleh faham tak? Maka siapa yang mendengar ilmu tersebut lalu dia mengajak. Tak. Allah menyatakan apa? Allah menyatakan faman amila. Maka siapa-siapa beramal. Beramal ni apa? Kita buat perkara yang Allah suka, meninggalkan perkara yang Allah Taala larang. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia ni? Maka siapa beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lainku. Dia dah beramal ni tuan-tuan. Dia buat, dia dah tahu dah cerita dia. Mengaji, main mengaji tuan-tuan. Menuntut ilmu tuan-tuan pasal ikhlas. Tapi bila mengaji pasal ikhlas pula tuan-tuan, keluar-keluar ni tuan-tuan, buat kerja tak ikhlas. Contohlah, wa'iyadzubillah ni tuan-tuan. Tolak banyak-banyak. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia buat, maksud dia apa dia? Main surau ni sebab apa? Sebab nak orang puji dia. Ini salah tuan-tuan. Dia nak orang puji dia. Allah akan bagi orang puji dia. Tapi yakni habuan dia di akhirat nanti wa'iyadzubillah. Dan sehingga kan apa dia? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa beramal lalu mempersekutukan kepada lain-lainku. Maksud apa lain-lainku ni apa dah? Makhluk Allah lah. Siapa dia? Manusia lah. Buat ibadat bukan kerana Allah, bahkan kerana makhluk Allah. Yang ni apa? Manusia. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Asyraka fihi ghairin fa ana minhu bari'un. Maka aku lepas bebas dari amal tu. Maksud dia apa? Aku ni balik pada siapa? Allah lah. Aku lepas bebas dari amal itu. Maksudnya apa dia? Allah tidak akan melihat amal-amal tersebut sehingga kan kata Nabi SAW, amalan tersebut bila mana di yaumul mahsyar akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Boleh faham debu-debu ni tuan-tuan? Tak ada apa tuan-tuan, kosong. Orang Pening apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Pening pula dah tuan-tuan. Orang kata yelek tuan-tuan. Tak ada apa tuan-tuan. Kita buat amalan ni tuan-tuan sebab kerana makhluk, maka di yaumul mahsyar wa'iyadzubillah tak ada apa-apa. Tapi duduk kat dunia ni memang dapatlah tuan-tuan. Apa dia? Pujian. Sungguh tak sungguh? Buat kerana makhluk. Manusia puji tak? Puji tuan-tuan. Yang kedua apa kita dapat? Kita rasa seronok. Sebab apa? Manusia puji aku. Takkan tak seronok pun tuan-tuan. Kalau manusia keji aku, hina aku, apa dia perasaan yang kedua kita akan ada? Marah tuan-tuan. Itu je nak cerita dia. Manusia ni dia ada sifat-sifat yang dalam keadaan wa'iyadzubillah. Yang mana perangai yang baik dan juga perangai yang buruk. Perangai yang baik ni apa dia? Kalau orang puji dia, orang dalam keadaan nasihat dia, dia senantiasa terima dalam keadaan baik. Perangai yang buruk ni apa dia? Orang puji dia, dia bangga. Bangga tak ada masalah tuan-tuan. Jadi masalah ni sampaikan dia buat amalan sebab apa? Dia nak harapkan yakni kepada makhluk. Makhluk ni siapa? Balik kepada manusia. Wa'iyadzubillah tuan-tuan. So macam inilah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya tuan-tuan,
bila kita ni mengharapkan, contoh ni tuan-tuan, buat video ni tuan-tuan, buat video kuliah ni tuan-tuan. Contoh bila kita buat video kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak, bila masuk dalam YouTube dengan Facebook ni tuan-tuan, dia ada rating dia tuan-tuan. Dia ada berapa viewers. Tuan-tuan bisa tengok tak? Kadang-kadang tengok 125k viewers. Contoh tuan-tuan. Viewers tu tuan-tuan faham tak ni? Tak faham lagi? Orang tengok, macam tu lah lagi faham tuan-tuan. Orang tengok lah tuan-tuan. Orang perhati tengok video ni tuan-tuan. Subhanallah. Bila dapat banyak ni tuan-tuan, alhamdulillah. Seronok tuan-tuan. Seronok. Tapi tu je cakap. Bila buat benda agama ni tuan-tuan, kena jaga niat. Aku harap-harap aku upload video ni mencecah banyak dan aku dapat income. Wa'iyadzubillah. Ini kena jaga hati tuan-tuan. Bila buat satu-satu perkara ni tuan-tuan, kena jaga hati betul-betul. Hang nak pandangan Allah ke pandangan makhluk? Tuan-tuan boleh faham tak? Nak pandangan Allah, Allah akan bagi. Allah akan bagi dalam keadaan kita langsung tidak nampak pandangan tersebut. Allah akan bagi waktu bila ni tuan-tuan. Allah akan bagi kat dunia ni, Allah akan mudah urusan kita. Hak tu lah yang mana Allah bagi pada kita. Kat akhirat ni apa dia? Allah akan simpan, Allah akan buka bila mana Allah panggil, wahai fulan bin fulan, kamu buat amal kerana aku, maka aku akan bagi kebaikan kepada kamu pada hari ini. Allahu akbar. Tapi hari ni kalau kita nak kepada makhluk ni tuan-tuan, Allah akan bagi tak? Bagi. Tapi sayang apa ni tuan-tuan, bila kita bangkit di yaumul mahsyar, amalan yang kita buat hari ni kerana agama Allah Subhanahu taala, tapi tak ada apa pun habuan. Wa'iyadzubillah. Ini kena jaga hati kita ni tuan-tuan. Tu yang nak buat satu perkara ni tuan-tuan. Tu yang kata Nabi SAW, sebelum kamu keluar rumah, niat dalam hati kamu, ya Allah, aku keluar rumah hari ni, ya Allah, aku buat apa-apa sekalipun, ya Allah, aku niat hanya sahaja aku nak cari redha-Mu sahaja, ya Allah. Ni tuan-tuan, niat kita ni tuan-tuan. Daripada mulut ke apa tuan-tuan, insya-Allah sampai ke dalam hati kita. Tapi kalau hari ni kita keluar tuan-tuan, contoh, kita keluar daripada rumah, sebelum dalam rumah ni niat dah bagus, sempoi dah tuan-tuan. Orang pian kata sempoi-mempoi lah tuan-tuan. Keluar habis, wa'iyadzubillah. Orang puji, oh kembang semangkuk tuan-tuan, habis tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Ni kena jaga-jaga. Bila kita rasa riak ni tuan-tuan, tu yang kata Nabi SAW, terus, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Aku rasa bangga pula tadi, ya Allah. Allahu akbar tuan-tuan. Ni sayangnya Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat kasih, Allah sangat sayang pada siapa? Orang yang banyak taubat kepada dia. Allahu akbar. Baik, sambung tuan-tuan. Dan kata pengarang kitab apa dia? Hadis ini, hadis yang saya duk baca tadi ni tuan-tuan, sebagai dalil bahawa Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas, melulu kepadanya balik kepada Allah, maka tidak ikhlas. Ni kena faham. Allah tidak terima apa dia ni? Amal. Allah takkan terima amal kecuali, kata pengarang kitab, yang ikhlas melulu kepadanya. Dia buat semua kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat ni sebab apa? Dia nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa pula ni? Maka tidak ikhlas. Balik pula tadi yang ikhlas ni pula ni tuan-tuan. Yang kedua apa pula kata pengarang kita? Maka tidak ikhlas, tidak diterima. Orang yang tak ikhlas, orang yang dalam keadaan tidak diterima. Dan tidak ada pahalanya. Dua benda. Yang pertama dia buat tak ikhlas pula tuan-tuan. Yang pertama tak terima oleh Allah Subhanahu taala. Yang kedua apa pula adalah hadis ni cerita apa dia? Allah kata apa? Dan tak dapat apa-apa pahala. Dan sehingga kan kata pengarang kitab, bahkan tempatnya ni balik kepada siapa? Orang yang tak ikhlas tadi. Yang mana tetap dalam mana? Neraka Jahannam, wa'iyadzubillah. Allah kata apa tuan-tuan? Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah qiladun la ya'sunallah. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu. Ni Allah suruh kita jaga diri kita ni tuan-tuan. Wa ahlikum, dan juga keluarga kamu. Naron, apa dia? Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada apa ni tuan-tuan? Daripada yang mana duduk dalam neraka tu siapa yang jaga? Allah kata apa? Nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah. Yang duduk dalam neraka ni siapa jaga? Malaikat Allah. Yang duduk dalam neraka ni siapa pula yang dalam keadaan apa bahan bakar ni? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama apa? Manusia. Dan juga yang kedua apa? Batu berhala. Maksud dia apa? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita dah tahu bahan bakar neraka Jahannam ni lagu mana. Bila kita dah tahu ni tuan-tuan, subhanallah, neraka ni ada 7 tingkatan. Syurga ni ada berapa tingkatan? Ada 8 tingkatan.
Bila kita dah tahu yang mana siksaan neraka Allah SWT kita dengar dalam hadis baginda Nabi SAW, bahkan kita dengar dalam kalam-kalam Allah SWT, dan berapa banyak kita ambil ibrah dan pengajaran untuk diri kita yang dalam keadaan jahil ni tuan-tuan. Berapa banyak yang kita mengambil yakni muhasabah dalam kehidupan kita, yang kita tahu neraka ni cukup panas. Tara kita kena api dekat rumah pun tuan-tuan mampuih tuan-tuan. Sakit dah tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Bukan kata api ni tuan-tuan, kena ayak panas kowe. Kowe pula dah keluar tuan-tuan. Kena ayak panas kowe ke koko ke apa tuan-tuan? Koko keran ke mampuih pergi lah tuan-tuan. Kena ayak panas ni tuan-tuan. Sakit tak sakit? Oh sakit tuan-tuan. Tu tera ayak panas ni tuan. Tak kena api lagi. Kalau kena api ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kira cucuk rokok ni tuan-tuan. Habis puntung ni kena tang mulut ni tuan-tuan. Sakit lah tuan-tuan tang mulut. Baru sikit tuan-tuan. Ni tak kena lagi semua ni. Wa'iyadzubillah. Itu yang kata Allah SWT, jaga diri kamu. Sebab apa Allah suruh yang pertama jaga diri kita dulu. Allah suruh kita pergi mengaji lah tuan-tuan. Bila pergi mengaji sebab apa? Lepas mengaji ni beramal untuk diri kita. Habis beramal buat apa ni? Tu yang kata Allah SWT, wa ahlikum. Siapa dia? Habis hang beramal, ajak pula kat anak-anak dengan isteri hang. Macam tu tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Bila kita ajak kat anak-anak dan isteri kita, kurang-kurang dan mudah-mudahan. Apa dia? Yang mana bila kita duduk dalam neraka ni, subhanallah tuan-tuan, wa'iyadzubillah lah. Kita pun dalam keadaan kita doa mudah-mudahan kita dielakkan daripada ditimpa azab siksa api neraka Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa tiap-tiap kali kita semayang kita akan baca apa? Kalimah Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 3 kali. Sebab apa 3 kali? Rasulullah SAW bila nak minta satu-satu perkara yang sangat-sangat penting, Rasulullah akan minta berapa kali? 3 kali. Kita minta 3 kali tak? Minta 3 kali. Elak daripada apa? Azab siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan wa'iyadzubillah lah. Kalau kita yang mana ada di kalangan yang mana duduk dalam neraka ni tuan-tuan, kurang-kurang keluarga kita, anak dan juga isteri kita kata kepada Allah, ya Allah tolonglah ni suami aku ni ya Allah. Ya Allah tolonglah ya aku ni ya Allah. Waktu kat dunia ni dia banyak ajak aku pasal ilmu agama ya Allah. Dia pergi majlis ilmu dia ajak kepada aku ya Allah. Dan sampai hari ni aku masuk dalam syurga ya Allah disebab kamu juga dan disebabkan yang mana ayah aku ni ajak aku mengenai ilmu agama. Boleh faham tuan-tuan? Subhanallah. Ni cantik tu yang kata Allah Subhanahu Wa Taala wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan juga keluarga kamu. Dan sambung apa dia? Sebagaimana masuk pula kata muallif dan musannif, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata Allah ni? Man kana yuridul ajilatan ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك المحظورا. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Isra, Allah cerita yang mana dalam ayat 18 sampai 20. Allah cerita apa kepada kita ni tuan-tuan? Man kana, man ni apa? Siapa? Yuridu ajilata. Siapa-siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu. Siapa-siapa yang nak kepada dunia, siapa-siapa yang berkehendak kepada dunia dengan amalnya. Dengan faham tuan-tuan? Dia nak kepada dunia. Dunia ni sebab apa? Dia buat amal sebab dia nak dunia. Wa'iyadzubillah. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni? Maksud dia apa? Kena faham. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, yang mana siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, nya ni balik pada orang tu lah. Siapa yang dia hidup dekat dunia ni, dia buat amal. Amal ni kena faham. Kebaikan semata-mata. Tapi dia buat amal baik. Dia sedekah kepada orang. Dia senyum kepada orang, dia bagi salam kepada orang ni tuan-tuan. Dalam keadaan apa dah? Dia nak kepada dunia. Dunia ni apa dah? Maksudnya perkara-perkara yang dalam keadaan benda-benda yang tak elok.
Itu yang kata Nabi SAW, dunia ni adalah perkara-perkara yang dalam keadaan tidak elok di dalamnya. Tetapi dunia ni elok dalamnya sebab apa ni tuan-tuan? Hari ni kita duduk kat dunia ni tuan-tuan. Rasulullah kata apa? Dunia ni dalam keadaan benda yang tak elok dah tuan-tuan. Dalam keadaan duduk dalam dunia ni dah ada benda yang tak elok dah. Tapi kata Nabi SAW, eloknya dunia tersebut adanya di kalangan orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Orang-orang yang alim. Sungguh tak sungguh tuan-tuan? Kalau kita duduk di kalangan, subhanallah, contoh duduk dalam daerah tuan-tuan, Pematang Pauh, daerah pula Mukim Matang Puh, daerah lain pula, daerah Seberang Perai Selatan, daerah Seberang Perai Tengah kan, contoh itu. Contoh duduk daerah Seberang Perai Tengah. Waktu tu cerita dia, Penang ni seluruh Penang banjir, tapi kita tak banjir tuan-tuan. Padahal kita paling teruk tuan-tuan, tempat kita paling dalam. Contohlah tuan-tuan. Sebab apa ni tuan-tuan? Disebabkan ada orang yang mana di kalangan para awliya dan ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang yang duduk di kalangan yang mana tempat adanya ulama awliya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini dalam keadaan beribadat hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan kita semua daripada apa ni tuan-tuan? Bencana-bencana alam. Allahu Akbar. Ini kena jaga. Dan apa dia ni? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahum, kami berikan kepadanya daripada kekayaan dunia bagi siapa kami kehendaki. Ni kena faham ni. Allah bila mana Allah kata hang nak buat, hang pula dah tuan-tuan. Kamu nak buat amalan ni sebab apa? Buat amalan kebaikan. Sedekahnya, senyumnya, tolong orang dia. Hanya saja apa? Kamu nak dunia. Lalu Allah kata apa dia? Allah akan bagi kekayaan tersebut. Contoh buat apa ni tuan-tuan? Buat baik. Bila buat baik ni dia nak apa? Dia nak kemahsyuran. Bermakna kemahsyuran ni tuan-tuan, dia nak orang puji dia. Contohlah tuan-tuan, dia sumbang. Dia sumbang 10,000 lah tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, dia sumbang 10,000 kat surau ni tuan-tuan. Dan dia kata apa? Boleh tak? Kalau boleh panggil ramai orang sikit kan. Tunjuk tengok sikit yang saya ni bagi, saya seorang yang boleh bagi sumbang 10,000. Padahal dia ingat dia seorang yang kaya tuan-tuan. Padahal ada lagi ramai orang kaya. A'udzubillah. Ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Dia nak kemahsyuran dunia, dia nak nama dekat dunia, dia nak kekayaan dunia, Allah akan bagi. Tapi dalam keadaan tuan-tuan kena faham, Allah kata apa dia? Ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ni, kami akan bagi kekayaan tersebut dalam keadaan apa? Kami kehendaki kebinasaannya. Ni balik pada siapa? Orang tu lah. Dia buat sebab apa? Bukan kerana Allah. Bahkan dia buat kerana makhluk. Dia nak kemahsyuran. Maksud dia mahsyur ni apa tuan-tuan? Dia cinta dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan kata Allah lagi apa? Wa man aradal akhirah. Ini tuan-tuan, ni cantik. Apa dia kata Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mana kemudian, ni yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada dia, siapa-siapa yang buat hanya sahaja kerana dunia, maka dia akan dapat kemahsyuran, dia akan dapat kebinasaan. Apa dia binasa dia dapat ni? Kemudian kata Allah, kami ni apa? Allah akan masukkan, apa dia? Ia ni balik kepada siapa? Orang tu. Dia buat sebab dunia, dia sebab nak dapat kemahsyuran, dia sebab dapat kekayaan, sebab dia nak dapat dunia ini, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala akan kami masuk dalam neraka Jahannam sebagai orang ni apa? Orang yang paling hina. Wa'iyyazubillah. Dan apa dia kata Allah lagi? Dan orang yang buat kebaikan, yang mana amal kerana dunia, bukan kerana Allah, bukan sahaja masuk dalam neraka Jahannam. Yang kedua apa ni tuan-tuan? Yang kedua, dia ni akan terusir daripada rahmat Allah. Wa'iyyazubillah. Tuan-tuan faham tak rahmat ni maksud dia apa? Rahmat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rahmat Allah ni kasih sayang Allah. Orang yang duduk dalam rahmat Allah ni tuan-tuan, bila dia nak pergi satu-satu tempat ni tuan-tuan, walaupun jauh, walaupun naik motor ya tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah mudah tak urusannya? Mudah tuan-tuan. Ni Allah duduk dalam rahmat Allah ni. Orang yang dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun yang mana dalam keadaan diuji oleh Allah, dia nak main masjid hari ni, dia nak main surah hari ni tuan-tuan, duduk jalan, nak jalan kaki dia tuan, keluar daripada rumah ni tuan-tuan,
Ujian yang pertama bini akan kata, abang tak payahlah mayang kat surau, mayang dengan ayang lah cantik. Ni cucu-cucu duk ada, anak-anak duk ada, kita semayang berjemaah mampu tuan-tuan. Tak payah dah dengar kuliah ni, kuliah dekat cucu-cucu lagi bagus. Padahal kamu cakap, aku baru nak mengaji hari ni, baru aku nak berjina kat surau. Dah lama aku tak main surau. Saya kena pula klaim ahli awak baru nampak syurga. Pula dah tuan-tuan. Ayazubillah. Contohlah tuan-tuan. Waktu ujian kita yang pertama, betul tak betul tuan-tuan? Dan ujian yang kedua apa pula tuan-tuan? Orang yang contoh ni surau ni dekat dengan tuan-tuan apa dia? Dekat dengan surau tapi tak reti nak main surau. Starlight tadi baru tahu. Geram tu tuan-tuan. Faham ni? Dah dekat dengan surau tapi tak reti dengar ni tuan-tuan. Itu yang kata ulama. Taat ni mudah dengar tapi taat ni susah nak buat. Betul tak betul? Dengar tuan-tuan kat rumah ni azan. Ni cerita dia. Allahumma salli ala Muhammad. Abang tu terang lah. Happy lah. Kan, Abang Halim dia buat speaker punya besar lah tuan-tuan. Nak buat speaker besar mana lagi tuan-tuan? Takut ni nak letak depan rumah tuan-tuan. Mampu pula tuan-tuan. Letak depan-depan ni tuan-tuan baru sedap sikit. Lagi kata pula. Buat surat pula tulis. Ke hadapan pengurusi surau. Sekian. Anda telah mengganggu yang mana privacy kehidupan saya. Dengan meletakkan yang mana speaker di luar di rumah saya. Mampu pula tuan-tuan. Cerita dia tuan-tuan. Allah bagi ujian kepada kita. Ni duduk dalam rahmat Allah ni. Orang yang duduk dalam rahmat Allah taat ni pada dia dengar boleh tuan-tuan. Tapi dia nak buat susah. Dengar azan. Dengar tak kat rumah ni tuan-tuan. Dengar tuan-tuan. Speaker 8,000 tuan-tuan. Sekat 12,000, 15,000. Tengah dengar azan ni pun cakap. Nak pi tak mau. Nak pi tak mau. Tak payah pi lah lagi bagus. Kan? Pi sekali orang nak mengata pula. Macam ahli syurga tak payah pi. Habis pula tuan-tuan. Nak buat baik dengan jahat. Nak buat mana lu tuan-tuan? Buat baik tuan-tuan. Nak buat baik tuan-tuan ingat senang. Cerita dia macam ni tuan-tuan. Kita nak masuk syurga. Tuan-tuan faham ni tuan-tuan? Nak masuk dalam syurga. Nak masuk dalam syurga tuan-tuan ingat senang. Tak apa lah Ustaz. Mayang 5 waktu masuk syurga. Mampu tuan-tuan. Masuk dalam syurga ni tuan-tuan. Dia perlukan cabaran dia. Cabaran apa dia? Kena banyak sabar. Tahu tak sabar dia lagu mana? Bila kita nak buat baik. Ada orang mengata kita. Ada lah tuan-tuan. Bila orang mengata ni ujian tak? Ujian lah tentu. Bila nak masuk syurga ni tuan-tuan, subhanallah. Ujian kita apa? Ujian yang pertama, kita duduk di alam barzakh dulu. Sungguh tak sungguh ni? Bangkit pula di yaumul mahsyar. Ujian tak tu? Ujian kita. Ujian apa? Nak masuk dalam syurga bukan senang tuan-tuan. Titian sirat mizan lagi tuan-tuan. Allahu akbar. Itu yang nak cerita dia tuan-tuan. Bila mana taat ni kita mudah dengar. Dengar azan senang. Tapi nak pergi semayang susah. Sungguh tak sungguh? Dengar Allahu akbar, Allahu akbar. Wallah azan. Allah tak payah pergi senang. Pula dah tuan-tuan. Perangai macam tu lah. Bukan tuan-tuan lah insyaAllah saya. Ni perangai yang geng-geng ni. Pematang Puh Zimbabwe tuan-tuan. Bukan kat sini. InsyaAllah sini bagus semua. Amin. Tu pun tak mau amin juga tu. Tak apa tuan-tuan. Sambung insyaAllah. Khair. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok balik apa dia ni. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aradal akhirah. Dan siapa yang inginkan akhirat. Dia hidup dekat dunia ni tuan-tuan cerita dia buat amalan, dia buat kebaikan, apa sahaja dalam keadaan nak kepada akhirat. Ni kata Allah Subhanahu wa taala apa lagi? Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kata Allah Subhanahu wa taala yang mana orang tersebut bila dia nak kepada akhirat, yang pertama dia usaha. Dia usaha yang tadi saya cakap tuan-tuan. Kita nak sedekah, nak sumbang ke duit kepada orang ni tuan-tuan, maksud kena usaha. Usaha apa ni tuan-tuan? Kalau kita duduk kat tikar sejadah doa ni tuan-tuan, duit tak main tuan-tuan. Cerita dia apa? Kena itiak. Itiak apa? Usaha dia apa? Itiak ni tak ada masalah. Usaha kita. Apa dia? Kena cari kerja nak dapat duit. Bukan duduk saja tuan-tuan, duit boleh main, debu. Boleh faham tak tuan-tuan? Lainlah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok, para awliya Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka ini dah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dah. Minta kepada Allah, direct terus Allah bagi. Kita ni cerita dia tuan-tuan, tahap iman kita, tahap ma'rifah kita kepada Allah bukan di kalangan awliya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nak jadi orang yang di kalangan awliya Allah, nak tuan-tuan. Bila kita nak, maka kena ada usaha. Bila kita usaha ni tuan-tuan, subhanallah, maka usaha tersebut akan terhasilnya bila mana? Bila kita usaha adanya nilai ikhlas. Kalau tak ada nilai ikhlas, bagaimana kita nak dapat? Yang mana? Kelebihan yang Allah bagi kepada kita. Hari ini subhanallah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita nak kepada sesuatu, banyak kita minta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk.
Banyak kita hari ni minta kepada makhluk. Hari ni, aku tak ada duit hari ni, aku hutang hang boleh tak? Contohlah tuan-tuan. Boleh tak boleh? Kalau kita tengok dia ni bagus, alhamdulillah bagi ya tuan-tuan. Tapi jadi masalah hari ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita ditimpa ujian, musibah ni tuan-tuan, kita banyak cari makhluk. Kita banyak cari makhluk, contoh apa tuan-tuan? Kita bercerita, hantar tak? Semalam aku ada accident kereta pula, hantar tak? Accident pula, yang depan tu pula, yang jenis Mamu Penang. Dia keria kat aku, mampus aku. Pening kepala. Tuan-tuan, contohlah contoh. Habis lepas tu dia minta duit pula kat aku. Contoh tuan-tuan, minta duit pula kat aku. Jenuh. Dah aku accident, aku langgak belakang dia. Memanglah tuan-tuan, langgak kereta depan, confirm kena banyak belakang. Pi kat polis trafik pun kena banyak 300. Macam mana pun tuan-tuan. Claim road tax memang kena hutang kita juga. Sebab apa? Kesalahan kita juga. Habis pada tu buat apa? Benda musibah Allah bagi kepada kita. Buat apa ni tuan-tuan? Ya Allah, makasih ya Allah bagi ujian kepada aku ya Allah. Tanda Allah bagi ujian sebab apa tuan-tuan? Tanda Allah bagi ujian kepada seseorang, tanda Allah sayang kepada kita. Boleh faham tuan-tuan? Allah kita hari ni tuan-tuan, subhanallah, banyak tak ujian Allah bagi kepada kita hari ni? Banyak tuan-tuan. Masalah duit tuan-tuan. Betul tak betul? Mana cukup tuan-tuan cerita dia pasal duit ni? Masalah dengan kehidupan kita hari ni tuan-tuan, tambah-tambah PKP tuan-tuan. Banyak di kalangan kita yang kerja tuan-tuan kena buang kerja. Sungguh tak sungguh? Duk serabut tuan-tuan. Loh, kerja macam mana ni, nak kerja macam ni, duk fikir macam mana nak bagi anak makan, macam mana nak bagi isteri makan. Sungguh tak sungguh tuan-tuan? Ni macam mana nak bayar sewa rumah, macam mana nak bayar bil elektrik, macam mana nak bayar bil air tuan-tuan. Allahu akbar. Duk fikir macam mana lagi, dah bini ada 4, nak bagi pula 4 orang ni. Contoh tuan-tuan, contoh. Mampus, pening tuan-tuan. Waktu tu fikir apa tuan-tuan? Cari Allah balik. Bukan cari makhluk tuan-tuan. Itu yang Allahumma salli ala Muhammad. Saya teringat tuan-tuan, ni jadi ibrah pengajaran kepada kita. Baru-baru ni tuan-tuan, PKP tuan-tuan. Saya tak cerita, saya terlupa saya cerita tak lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia berniaga tuan-tuan. Dia berniaga, lepas tu jadi PKP. Dia jadi PKP ni tuan-tuan, ujian pada dia lah. Kita doa mudah-mudahan Allah mudah urusan dia. Dia jadi ujian ni tuan-tuan, subhanallah. Dia berniaga tak laku, bukan tak laku ni tuan-tuan. Dia berniaga bandel, tuan-tuan tahu bandel, kasut bandel, baju-baju bandel ni. Habis pada tu subhanallah, bila mainnya ujian COVID-19 ni, PKPB ni tuan-tuan, mana boleh orang nak berniaga. Ada kedai ni tuan-tuan kena tutup. Sebab ni, sebab apa? Orang tak main. Sebab tak boleh nak bayar, tak boleh nak running pula. Tak boleh nak kira duit, nak bayar duit sewa kedai lagi. Sampai kan pekerja dia kena berhenti. Bagus tuan-tuan orang ni, alhamdulillah. Dan sampai kan Allah uji dengan diri dia ni tuan-tuan. Dia ada duit sikit ni tuan-tuan, dia buat apa tuan-tuan? Dia buat macam, dia tak reti online ni tuan-tuan. Dia buat niaga dekat depan rumah dia ni tuan-tuan. Niaga depan rumah pun orang tak ambil tuan-tuan. A'udzubillah. Sampai kan subhanallah, wa'iyadzubillah, kesian dia. Dia duk fikir nak bayar duit rumah tuan-tuan. Duit biaya, biaya elektrik tuan-tuan. Anak-anak nak makan apa tuan-tuan. Dia pinjam kat Long tuan-tuan. Wa'iyadzubillah tuan-tuan. Dia pinjam kat Long tu tuan-tuan. Tu yang saya cakap tuan-tuan. Kalau ada kawan-kawan kita yang berhenti kerja, minta duit kat kita, tuan-tuan bantulah apa yang boleh tuan-tuan. Daripada dia pinjam kat Alung ni tuan-tuan, sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Dia pinjam kat Alung tuan-tuan, cerita dia sampai dekat yang mana Pertubuhan Islam ni tuan-tuan, PPIM betul kan? Habis pada tu sampai kat PPIM ni, cerita dia ni adalah dalam keadaan kisah yang benar tuan-tuan. Sampai kan dapat ke PPIM cek tuan-tuan, kawan ni cerita dia yang dia cerita masalah-masalah kat saya ni, cerita dia tuan-tuan dengan PPIM sekali. Dia dah pinjam, PPIM cerita kat saya, ustaz tahu tak, dia pinjam dekat 10 orang Alung tuan-tuan. Wa'iyadzubillah tuan-tuan. Saya tanya berapa ribu dia hutang ni. Dia kata dekat, tuan-tuan nak dekat 100 ribu dah tuan-tuan. 100 ribu dah tuan-tuan. Fikirlah tuan-tuan, Alung, dia bukan cerita dia bukan kira bunga, dia kira akak-akak bawah kali tuan-tuan. Akak-akak kali tarik tuan-tuan, tak habis-habis lagi tuan-tuan. Dia tengok pula ada akak tak habis-habis dalam tanah tu, dia nak kira juga tuan-tuan. Kira dekat 100 ribu lebih tuan-tuan. Dan sampai kan bila hutang Alung ni tuan-tuan, masalah dia apa yang pertama? Bini dia kacau. Dia tahu bini kita keluar pergi market ni, sekian-sekian market ni. Wa'iyadzubillah, takut tuan-tuan. Dia tahu anak kita sekolah tak mana. Anak apa orang, nama anak kita apa dia. Hebat tuan-tuan depa ni. Dan sampai kan bila anak kena kacau, isteri kena kacau tuan-tuan, saya nasihat dia macam ni lah bang. Abang hantar anak-anak dengan isteri pergi rumah mak senang. Nak elok daripada mudarat. Benda ni memanglah
kita tak duga benda ni abang, ni ujian kat abang. Kita jangan cakap pula, hang tu lah, hang hutang alung. Kita jenis panggil macam tu pula tuan-tuan. Jenis orang Penang kata mangkak. Bagi hang tu lah, lebih hutang alung apa. Yang kita tak kerti nak menyelesaikan masalah dah. Lain kali tak ada duit, hang bagi tahu kat aku. Lah ni aku nak bayar apa? Hutang alung apa? Ada tuan-tuan kata macam tu. Tarak lah tuan-tuan orang Penang kata. Tarak lah orang Penang macam tu. Kata apa? Cakap, hang tu lah hutang alung. Lain kali hang nak hutang alung, hang hutang banyak-banyak sikit. Hang mampu pula tuan-tuan. Perangai jenis macam tu ada juga cempaka orang Penang. Wa'iyyazubillah. Dan sampai kan tuan-tuan, diselesaikan sampai kan PPIM kata apa? Macam ni abang. Kalau abang nak selesai, jangan selesai. Bunga tak payah bayar. Abang hutang, abang selesai yang hutang dengan mereka dulu. Bunga ni tak ada masalah. PPIM akan selesai. PPIM cerita dia tuan-tuan, bukan tak kena bayar. Oh, kena bayar kat mereka tuan-tuan. Bayar sikit. Tapi mereka ni akan menyelesaikan, memudahkan urusan kita daripada, orang cakap, 70% kita kena bayar ni tuan-tuan, kira dalam 50% yang kita kena bagi. Oh, 70%. 30% kita kena bayar pula kat mereka. Maksud dia 30% ni kita bayar kat alung je lah. Faham tak tuan-tuan? Maksud dia, Allahumma salli ala Muhammad, kita hutang dengan alung, contoh dia 70%. Kita bayar 30% ya. Disebab apa? Kita mengadu kat PPIM ni. PPIM ni cerita dia akan tengok kita punya apa tak? Kewangan kita macam mana. Dan dia akan cakap boleh bayar berapa tiap-tiap bulan. PPIM akan jaga kita tuan-tuan. Tapi Allah sebaik-baik jaga kita. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan. Dan sambung tuan-tuan. Jawab apa dah? Kita habis sikit lagi. 2 minit tuan-tuan. Bukan PKPB tuan-tuan, PKP insya-Allah. Baik, sambung. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi apa ni tuan-tuan? Siapa yang ikhlas dan sungguh-sungguh nak cari akhirat ni. Akhirat ni apa tuan-tuan? 2 benda lah. Syurga dan juga neraka. Itu ya. Dan bila mana dia bersungguh-sungguh dan ikhlas, lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala wa huwal mu'minun. Dia buat benda tu dengan apa? Disertai dengan iman. Iman ni, iman kita ni. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang seronok buat ibadat, kadang-kadang malas balok liat tak buat terus tuan-tuan. Kadang-kadang subuh hari-hari tiap-tiap hari bangun awal. Tiba satu hari tu tuan-tuan, wa'iyadzubillah, 5 waktu tak sembahyang terus menerak tuan-tuan. Wa'iyadzubillah. Sebab apa ni? Iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Macam mana nak naikkan iman kita ni tuan-tuan? Tu yang kata ulama. Kata ulama ada 2 perkara. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau kamu merasakan nilai kemanisan iman untuk meningkatkan keimanan kamu dekat lagi kepada Allah SWT, maka yang pertama, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila kamu menginginkan meletakkan kamu nak masuk dalam syurga Allah SWT, maka kamu berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat syurga tersebut. Boleh faham tuan-tuan? Nak naikkan iman kita, lagu mana? Nak masuk syurga tak? Nak. Bila nak masuk syurga, kena apa? Kena usaha tuan-tuan. Yang kedua, apa pula kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Kalau kamu dalam keadaan nak meningkatkan keimanan kamu, bila mana kamu takut akan azab siksa api neraka, maka kamu elak dan hindarkan daripada benda-benda yang boleh mudaratkan dalam kehidupan kamu. Boleh faham tuan-tuan? Kita dah takut tak neraka? Takut tuan-tuan, walaupun tak kena lagi. Tapi hari ni wa'iyadzubillah kita dah tahu api Allah SWT tu adalah daripada apa? Daripada api neraka Allah SWT. Yang kita hari ni duk masuk tuan-tuan, duk isap rokok tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, duk isap rokok daun tuan-tuan, contoh. Itu daripada api neraka Allah SWT. Maka kalau bila kita meletakkan nilai iman, tu yang dia kata al-imanu ma'rifatu bil lisani. Iman percaya pada lidah kamu. Lidah ni maksud dia apa? Kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Kamu mengatakan Allah satu dan Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kekasih Allah. Yang kedua, bila mana kamu meletakkan kepercayaan, al-imanu ma'rifatu percaya kamu bil qalbi. Ni dalam hati kamu. Dah letak dah 2 kalimah syahadah dalam mulut kamu. Ni dalam hati kena letak juga. Jangan mulut je tuan-tuan tapi tak buat dalam hati, tak boleh. Sebab apa? Allah bukan tengok kamu segak ke kamu kemah. Allah tengok dalam hati kamu. Segaknya kamu, cantiknya kamu, tapi kalau dalam hati kamu tak baik, dalam hati kamu tidak elok, dalam hati kamu tidak segak, maka dalam keadaan wa'iyadzubillah. Sebab apa? Allah melihat dalam hati kamu. Itu yang kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita tengok orang gila duduk tepi jalan tuan-tuan, Tok Soh duduk, kita duduk hari ni orang gila tuan-tuan. Memang kita menyatakan dia gila tuan-tuan. Kita tak tahu kemungkinan dia, ibadat dia hebat daripada kita. Kemungkinan tiap-tiap hari tuan-tuan dia duduk jalan, tuan-tuan duduk zikir kepada Allah. Kita duduk dalam kereta buat apa tuan-tuan? Duduk menyanyi benda-benda yang bukan-bukan. Kita duduk naik motor balik kerja ni tuan-tuan, kita duduk menyanyi benda yang bukan-bukan. Ada kita duduk fikir ada zikir kepada Allah SWT. Orang yang kita duduk kata tengok orang gila dia ni, orang buat jahat, kita tak tahu dia, kita duduk tengok dia jahat tuan-tuan. Bila duduk
kita duk tengok dia jahat ni tuan-tuan, kita tak tahu ibadat malam dia mungkin lebih hebat daripada kita. Dan kita ni tak hebat langsung tuan-tuan. Dia boleh bangun qiyam tapi kita tak boleh bangun qiyam. Itu yang orang cakap, orang bahasa Inggeris kata, don't judge book with it cover. Betul? Buat apa ya tuan-tuan? Boleh faham tuan-tuan? Dia cerita Allahumma salli ala Muhammad. Contoh tuan-tuan, baru-baru ni, kalau kita tengok ada satu berita panas, kita bagi amaran tu. Bukan, tu dia scan. Dia cerita dia Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, baru-baru ni berita panas pasal seorang pendakwa yang pasal ada buat benda-benda yang bukan-bukan lah, maksiat. Tuan-tuan tengok tak? Tengok tak? Kau tuan-tuan tak bisa tengok ni. Bagus tuan-tuan tengok cerita Al-Kuliah dia. Kan tanyalah ustaz lah sampai gigit tasbih sampai terabuk tuan-tuan. Contoh cerita dia tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia bila kita dengar benda-benda macam tu tuan-tuan, pegang satu je. Kita ni Allah tutup aib kita dah cantik dah. Kita tiap-tiap kali semayang, kita duduk dalam keadaan duduk antara dua sujud. Bukan saya nak olah ke apa tuan-tuan. Saya nak ambil ibrah pengajaran untuk diri kita, muhasabah dari kita balik. Kita duduk baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Betul tak betul? Rafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anfa'ni. Ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah. Bila tutup aib kita ni tuan-tuan, jangan duk buat cempera tuan-tuan. Kita duk tengok kadang-kadang duk masuk dalam Malaysia kini lah tuan-tuan. Malaysia kini memang duk entang orang Islam ya tuan-tuan. Contoh-contoh tuan-tuan. Hak masuk pula, jangan duk masuk pula. Masuk viral mampus pula viral ni. Saman pula masuk pula dalam lokap. Lepas tu duk kata padam kau ustaz apa duk kata kat depa. Contoh tuan-tuan. Bila jadi macam ni tuan-tuan, wa'ayadzubillah. Kita ni bila tengok benda-benda yang meletakkan maksiat ataupun Allah dah buka keaiban dia, maka kita buat apa? Kalau seelok-eloknya kita jangan menghina, bahkan kita mendoa orang tu. Dia faham tuan-tuan? Yang ni hari ni wa'ayadzubillah kita tengok benda tu, kita duk komen lagi, cakap padan muka. Ni lah orang cakap ustaz yang mana? Ustaz apa? Ustaz nak kepada dunia. Pula dah tuan-tuan. Wa'ayadzubillah. Kita tak tahu ni ujian yang Allah bagi kepada kita dalam keadaan berbeza-beza. Allah buka aib kawan tu. Dan kita tak tahu nanti Allah buka aib dalam keadaan lebih teruk daripada dia. Hari ni bila Allah buka aib seseorang ni tuan-tuan, kita kena ingat, mudah-mudahan ada benda ni yang kita dapat, kita ambil apa ni tuan-tuan? Kita ambil yang mana pengajaran dalam kehidupan kita. Kita buat apa ni tuan-tuan? Tabayyun sudah. Tabayyun ni apa dia? Jangan duk tanya, betul ke ustaz ni buat maksiat ni? Pergi tanya pula tuan-tuan. Pergi kat Putrajaya, pergi tanya pula. Berapa orang? 12 orang. Pergi tanya pula 12 orang suspek tu, tanya, betul ke dia ni buat zina ni? Wa'iyadzubillah tuan-tuan. Perlu ke kita pergi cari aib orang tuan-tuan? Sedangkan kita duduk seorang-seorang ada keaiban. Allah tunjuk tak hari ni? Tunjuk tak saya nak tanya? Tak tunjuk tuan-tuan. Sebab apa? Tanda Allah sayang Ar-Rahman dan Rahim dalam kehidupan kita. Dan subhanallah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam. Kita berhenti dekat ni mengenai ayat surah Al-Isra yang mana kata Allah SWT, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji dan diterima. Yang ini kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita akan sambung masing-masing dari dua golongan kami beri rezeki. InsyaAllah tuan-tuan, yang terbaik dan baik semuanya datang daripada Allah. Yang tidak baik, khilaf, jahil, jahat, semua datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akhir kalam dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi as-sami'un 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabi was-siddiqi wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiq ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.